Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar lagi berkenaan dengan sejarah tingkatan 5 dan masih lagi dalam bab 1 iaitu kedaulatan negara. Namun pada pagi ini cikgu akan memberi tumpuan kepada subtopik 1.4 iaitu langkah mempertahankan kedaulatan. Jadi cikgu berharap apabila sesi pembelajaran berakhir, murid-murid akan dapat menghuraikan langkah-langkah pemerintah dan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Seperti mana yang kita tahu, kerjasama di antara pemerintah dan rakyat sememangnya memainkan peranan yang penting untuk mempertahankan kedaulatan negara. Jadi, sebagai rakyat, kita hendaklah bersama-sama membantu dan menyokong apa yang dilakukan oleh pemerintah negara kita bagi mencapai sesuatu matlamat yang diingini. Sebagai contoh, kita hendaklah sama-sama bekerjasama untuk memastikan kestabilan politik serta kemakmuran ekonomi berkekalan. Selain itu, kita juga harus bekerjasama dengan pihak pemerintah untuk memastikan perpaduan kaum di negara kita ini akan berkekalan. Begitu juga dengan usaha memupuk patriotisme dan juga mengukuhkan pertahanan negara. Sekiranya hanya satu pihak sahaja yang bertindak, sudah pastinya usaha yang diharapkan ini tidak akan dapat mencapai matlamatnya. Okey, yang pertama kita lihat dahulu bagaimanakah kerjasama yang harus dilakukan antara pemerintah dengan rakyat bagi memastikan kestabilan politik dan juga kemakmuran ekonomi di negara kita ini terjamin. Okey, kita lihat dari aspek pemerintah. Sebagai seorang pemerintah, seharusnya mereka mewujudkan pentadbiran yang cekap. Dan seterusnya, mereka hendaklah mengelakkan amalan rasuah dalam pentadbiran. Selain itu, sebagai pemerintah juga, mereka hendaklah mengagihkan sumber kekayaan secara adil kepada semua kaum yang terdapat di negara ini melalui dasar pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pihak kerajaan. Begitu juga dalam pelaksanaan undang-undang negara. Pemerintah haruslah melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan supaya apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan, oleh pihak pemerintah akan dapat dinikmati oleh rakyat. Namun begitu, sekiranya hanya pemerintah sahaja yang menjalankan tanggungjawab, tetapi jika tidak mendapat sokongan daripada rakyat, sebaik mana pun, sehebat mana pun perancangan yang dijalankan oleh pemerintah, ia tetap tidak akan menjadi kenyataan. Jadi sebagai rakyat, kita haruslah tahu dan sedar apakah peranan yang harus kita mainkan. Sekiranya kerajaan menyediakan satu pentadbiran yang cekap untuk kita, sebagai rakyat, kita haruslah menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara tanpa ada perasaan berbelah bagi. Sekiranya rakyat tidak menyokong apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah, cita-cita yang hendak disampaikan, cita-cita yang ingin dicapai oleh pemerintah tidak akan menjadi kenyataan. Selain itu, kita juga sebagai rakyat haruslah menyokong segala usaha dan dasar kerajaan bagi mewujudkan kestabilan politik. Selain itu, kita juga harus memupuk kerjasama dengan semua kaum supaya agihan kekayaan negara dinikmati oleh semua rakyat. Hal ini kerana kerajaan sudah menyediakan dasar pembangunan ekonomi yang mana kerajaan hendak mengagihkan sumber kekayaan secara adil kepada semua rakyat. Tetapi sekiranya rakyat tidak mempunyai semangat kerjasama, pastinya agihan itu tidak dapat dilakukan secara adil. Sekiranya kerajaan telah melaksanakan undang-undang negara menurut perlembagaan secara berkesan dengan baik, tetapi sebagai rakyat, sekiranya kita tidak mematuhi undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Jadi di sini kita dapat lihat sama ada pemerintah ataupun dari sisi rakyat,
kedua-duanya memainkan peranan yang penting. Dan dengan kerjasama di antara kedua-duanya, maka sesuatu matlamat dan cita-cita itu akan dapat dicapai. Okey, seterusnya kita tengok apakah peranan yang harus dimainkan oleh pemerintah dan juga rakyat dalam usaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sebagai pemerintah, mereka telah melakukan perkara yang penting untuk mengekalkan perpaduan kaum. Contohnya, mereka telah menggubal dasar dan undang-undang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Okey, sebelum kita nak berbincang tentang perpaduan kaum dan juga integrasi nasional, dalam kelas sebelum ini, cikgu telah menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan dasar. Jadi, dasar yang dilakukan oleh kerajaan berkaitan dengan perpaduan kaum dan juga integrasi nasional ini adalah salah satu usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk melihat penduduk di negara kita ini yang terdiri daripada pelbagai kaum ini dapat bekerjasama, bersatu padu. Apabila kita bersatu padu, maka matlamat ataupun yang dikatakan sebagai cita-cita kerajaan untuk melihat perpaduan itu berlaku akan tercapai dengan mudah. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai matlamat perpaduan ini? Jadi kerajaan telah melakukan banyak perkara untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar yang berkaitan dengan cita-cita membentuk perpaduan kaum tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan, sekali lagi pihak kerajaan telah melaksanakan dasar yang berkaitan dengan bahasa, yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan, yang mana ia diselenggara, diterajui oleh kementerian-kementerian yang tertentu dan juga agensi-agensi yang berkaitan. Kenapa? Kerana bahasa dan pendidikan serta kebudayaan ini merupakan asas kepada perpaduan kaum yang hendak dicapai oleh pihak kerajaan. Selain itu, kerajaan juga merangka pelbagai program serta pelbagai kempen yang menuju ke arah memupuk perpaduan kaum dan juga integrasi nasional. Selain itu, kerajaan juga bukan sahaja menyediakan pelbagai dasar, program, kempen, tetapi kerajaan juga memperuntukkan perbelanjaan yang besar, yang mana pada hemat kerajaan ia mencukupi untuk melaksanakan program-program yang memupuk perpaduan kaum. Jadi, sekiranya kita melihat apa yang diambil oleh pihak pemerintah dalam mencapai matlamat mengekalkan perpaduan kaum, kita dapati kerajaan telah melakukan sesuatu dengan sistematik, yang mana mereka telah memulakan dengan menggubal dasar. Kemudian, pergi kepada dasar yang lebih kecil yang lebih penting khusus untuk meningkatkan perpaduan kaum. Contohnya dasar berkaitan dengan bahasa, pendidikan dan juga kebudayaan. Kerana kita tahu bahasa menyatukan bangsa. Begitu juga dengan kebudayaan. Dan pihak kerajaan melibatkan kementerian-kementerian yang tertentu supaya aspirasi kerajaan ini lebih sampai kepada masyarakat. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pelbagai program, kempen supaya masyarakat ataupun rakyat yang terdapat di negara ini mendapat pendedahan dan memahami apakah yang diartikan dengan perpaduan kaum, apakah manfaat, apakah kelebihan yang akan kita peroleh sekiranya kita bersatu padu dalam kehidupan seharian kita bersama dengan kaum-kaum yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh kerajaan ini sememangnya menelan perbelanjaan yang besar. Jadi, sekiranya kita tidak menyokong usaha kerajaan ini, pastinya usaha wang ringgit yang dilaburkan oleh kerajaan tidak akan mendapat pulangan yang sepatutnya. Okey, seterusnya kita lihat pula dari sisi kita sebagai rakyat. Bagaimanakah sebagai rakyat kita dapat mengekalkan perpaduan kaum? Jadi, kita hendaklah menggunakan bahasa kebangsaan dan menghayati prinsip rukun negara yang dapat menjamin perpaduan kaum. Seperti mana yang kita tahu, rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Sekiranya kita menggunakan bahasa kebangsaan
dan menghayati prinsip rukun negara, kita akan mempunyai jati diri yang tinggi. Kita akan mengenepikan perbezaan kaum, perbezaan bangsa, perbezaan agama. Tetapi kita akan dapat bersatu hati melalui penggunaan bahasa tersebut dan juga prinsip rukun negara yang telah diterangkan sebelum ini. Okey, selain itu, sebagai rakyat Malaysia, kita hendaklah memahami dan menghormati agama serta budaya pelbagai kaum. Kadang-kala kita hanya melihat kepada kepentingan agama kita dan mengenepikan kepentingan agama lain. Tetapi dalam kehidupan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, kita hendaklah menghormati agama lain walaupun kita tidak mengenali tentang agama tersebut. Begitu juga dengan budaya yang diamalkan oleh kaum-kaum lain. Kita hendaklah melihat budaya mereka itu adalah sesuatu yang penting kepada mereka. Apabila adanya budaya memahami dan menghormati agama serta budaya kaum lain dalam diri kita, kita akan lebih bersifat terbuka dan dapat menerima perbezaan itu tanpa ada rasa ragu-ragu, rasa curiga dan sebagainya. Begitu juga sebagai rakyat, kita hendaklah mengamalkan semangat perkongsian, bertoleransi dan saling menghormati sesama rakyat Malaysia. Jangan ada rasa kedekut di dalam hati kita untuk berkongsi, untuk bertoleransi. Dan kenapa? Kerana hal ini akan menyebabkan kita menjadi selfish, pentingkan diri sendiri. Apabila kita ada perasaan pentingkan diri sendiri, maka kita tidak akan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Apabila tidak ada rasa perpaduan, maka tidak akan berlakulah, tidak akan wujudlah satu masyarakat yang aman damai. Kerana masyarakat yang aman damai ini, walaupun berbeza dari segala-galanya, dia hanya dapat dicapai apabila kita saling menghormati antara satu sama lain, mempunyai sifat terbuka dan tidak mempunyai rasa curiga antara semua. Okey, dan yang terakhir kita lihat pula, sebagai rakyat, kita hendaklah melibatkan diri dalam program-program yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Kerana dengan penglibatan kita dalam program kemasyarakatan seperti aktiviti gotong royong, aktiviti perayaan dan sebagainya, ia dapat memupuk kerjasama di antara kaum. Okey, selain itu, kita juga boleh terlibat dengan aktiviti seperti aktiviti yang melibatkan sukan rakyat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini walaupun dilihat kecil, tapi impaknya adalah sangat besar. Kerana daripada program yang kecil ini, ia dapat memupuk kerjasama dan juga hubungan yang baik antara kaum yang terdapat di negara kita.